Okey, Assalamualaikum dan selamat petang. Jadi dalam video ni saya nak sambung daripada video yang lepas lah. Jadi dalam video sebelum ni saya dah tunjuk jalan pengiraan untuk tambah, tolak, darab dan bahagi. Jadi dalam video ni pula kita akan tengok cara untuk membuat pengiraan yang melibatkan gabungan operasi. Gabungan operasi bagi integer. Okey, contoh dia macam yang C ni, awak ada tolak, awak ada bahagi dan awak ada tambah. Jadi dah ada 3 operasi dekat situ. Awak nak buat yang mana satu dulu? Okey, baca yang ni dan dalam buku teks ni. Apabila melakukan penghitungan yang melibatkan gabungan operasi ke atas integer, ikut tertib operasi yang berikut. Pertama sekali ialah tanda kurung. Kalau awak nampak ada kurungan macam ni, selesaikan yang dalam kurungan dahulu. Selesaikan yang dalam kurungan. Dah selesai yang dalam kurungan, baru awak buat darab atau bahagi di luar kurungan. Dah selesai darab dan bahagi, baru tambah dan tolak. Okey, itu tertib dia. Itu peraturan dia. Okey, jadi sebelum kita tengok contoh, tengok tips bestari ni dulu. Tips bestari. Dekat situ dia bagi tahu tanda kurung juga digunakan sebagai tata tanda untuk pendaraban. Tata tanda untuk pendaraban. Okey, jadi contoh awak tengok dekat soalan 7B ni. 7B. Okey, soalan dia 7 tambah 2 buka kurungan negatif 3 tutup kurungan. Jadi di antara 2 dan buka kurungan ni dia tak ada apa-apa simbol dekat tengah tu. Dia tak ada operasi tambah ke, tolak ke, darab ke, bahagi ke, tak ada. Dia tulis 2 buka kurungan. Jadi yang ni ialah operasi darab. Jadi kita akan jarang jumpa simbol darab tu. Simbol pangkah untuk darab ni kita dah akan jarang jumpa. Kita akan jumpa yang macam ni pula. 2 buka kurungan negatif 3. Jadi kita fahamlah bila buka kurungan ni maksud dia operasi darab. Okey, kita tengok contoh 7 ni satu demi satu. Okey, 7A negatif 8 darab negatif 2 tambah 3 tutup kurungan. Buka, tutup kurungan kan. Jadi kita ada kurungan dekat situ. Awak kena selesaikan yang dalam kurungan dahulu. Selesaikan yang dalam kurungan dahulu. Jadi awak ada negatif 2 tambah 3. Negatif 2 maksudnya awak hutang RM2. Positif 3 awak bayar RM3. Negatif hutang RM2 bayar RM3 maksudnya awak ada baki lagi RM1 dalam tangan awak. Jadi positif 1 lah. Jadi negatif 8 darab dengan 1 jadi negatif 8. Selesai untuk soalan A. Okey, soalan B pula macam yang saya bagi tahu tadi, ini ialah operasi darab. Jadi 2 ni ialah nombor positif. 2 ialah nombor positif darab dengan nombor negatif. Jadi positif jumpa dengan negatif, dia akan jadi negatif. Jadi awak letak negatif. 2 darab 3 akan dapat 6. Jadi negatif 6. 7 tambah negatif 6 tambah 2 darab negatif 3 akan jadi negatif 6 kan. Okey, dekat sini. Lepas tu positif jumpa dengan negatif, dia akan jadi negatif. Positif jumpa dengan negatif, dia akan jadi negatif. Jadi 7 tolak 6. 7 tolak 6 akan jadi 1. Selesai untuk soalan B. Okey, kita tengok yang C. Yang C kita ada 4 tolak 12 bahagi negatif 2 tambah negatif 1. Jadi kat sini kita ada tambah dan tolak. Lepas tu kita ada bahagi. Jadi kalau ada tambah, tolak, darab, bahagi, kita buat darab dan bahagi dulu, baru tambah dan tolak. Jadi kat sini awak kena buat bahagi ni dululah. Bahagi dulu. Okey, 12 bahagi negatif 2. 12 ni ialah nombor positif. Negatif 2 ialah nombor negatif. Positif jumpa negatif. Positif jumpa negatif, dia akan jadi negatif. Jadi 12 bahagi 2 akan dapat 6. 12 bahagi 2 akan dapat 6. Jadi negatif 6. Okey, negatif 6.
Okey, 4 tolak negatif 6. Okey, yang belakang ni dia dah tukar siap-siap dah. Positif jumpa negatif akan jadi negatif. Jadi dia dah tukar siap-siap dah. Jadi 4 tolak negatif 6 tolak 1. Jadi negatif jumpa negatif dia jadi positif 4 tambah 6 tolak 1. Awak akan dapat 9. Awak akan dapat 9. Selesai untuk C. Kita tengok yang terakhir, soalan D. Negatif 12 tambah negatif 16 bahagi negatif 12 tolak negatif 24. Okey, untuk yang ni, ini operasi bahagi. Ini operasi bahagi. Kalau macam saya bagi tahu dekat awak tadi, antara bahagi dengan tambah tolak, awak selesaikan yang darab dan bahagi dulu, baru tambah dan tolak. Tapi kalau untuk D ni pula, untuk memudahkan awak selesaikan yang atas dulu. Tak kisahlah operasi apa pun, selesaikan yang atas dulu, lepas tu selesaikan yang bawah pula. Dah dapat satu nombor ke atas, satu nombor kat bawah, baru kita bahagi macam biasa. Okey, kita tengok. Okey, negatif 12, positif, negatif. Positif jumpa negatif, dia akan jadi negatif. Jadi negatif 12 tolak 16. Negatif 12 tolak 16. Jadi kita dapat yang bahagian atas ni. Negatif 12, ini negatif jumpa negatif akan jadi positif. Jadi negatif 22 tambah 24. Jadi kita kira yang atas dulu. Negatif, awak hutang RM12. Lepas tu awak hutang lagi RM16. Jadi jumlah hutang awak ialah negatif 28. Jumlah hutang awak ialah RM28. Okey, yang bawah ni pula awak hutang RM22 tapi awak bayar RM24. Jadi awak ada baki lagi RM2. Bila baki lagi, maksudnya itu ialah nombor positif. Jadi negatif 28 bahagi 2. Negatif 28 bahagi positif 2. Negatif jumpa positif, dia akan jadi negatif. 28 bahagi 2 sama dengan 14. Selesai untuk soalan D. Okey, itu untuk gabungan operasi. Hukum tak apa. Okey, bagaimanakah cara anda menyelesaikan masalah ini? Soalan biasanya untuk soalan-soalan kebat lah. Tak apa, kita tengok contoh soalan. Tunggakan kad kredit Luqman ialah RM230 pada suatu ketika. Dia menggunakan kad kreditnya untuk membuat bayaran bagi 3 buah buku yang berharga RM120 setiap satu. Seminggu kemudian, akaun kad kredit dikenakan faedah sebanyak RM3 dan Luqman membuat bayaran balik sejumlah RM4. Terangkan sama ada Luqman menjelaskan hutangnya atau tidak. Okey, kad kredit saya terangkan dulu pasal kad kredit lah. Kad kredit memang awak boleh guna untuk bayar harga-harga barang. Tapi sebenarnya awak berhutang dengan company ataupun bank yang mengeluarkan kad kredit tu. Okey, jadi maksudnya daripada awak berhutang kepada penjual, awak menukar hutangan awak tu kepada bank. Jadi awak berhutang kepada bank. Jadi bila hutang awak akan jadi nombor negatif. Maksudnya awak kena bayar balik dekat dia. Okey, tunggakan maksudnya dia daripada perbelanjaan yang lepas dah, dia tak bayar lagi RM230. Lepas tu dia menggunakan kad kredit untuk membuat bayaran. Maksudnya dia tambah hutang dia sebanyak RM120. Setiap satu buku RM120, dia beli 3 buah buku. Seminggu kemudian, akaun kad kreditnya dikenakan faedah sebanyak RM3. Jadi RM3, faedah RM3 ni maksudnya charge yang dikenakan oleh bank tu untuk pengguna dia. Maksudnya untuk perkhidmatan yang disediakan tu, kita kena bayarlah RM3. Contoh macam awak beli barang, kita kena bayar shipping fee, kos penghantaran. Jadi sama juga, ini kos perkhidmatan. Faedah tu ialah kos perkhidmatan. Lepas tu Luqman bayar balik sebanyak RM400. Jadi terangkan sama ada Luqman membayar hutangnya ataupun tidak. Jadi dia dah tulis dekat sini, jumlah tunggakan ialah sebanyak 230, negatif 230 sebab Luqman berhutang.
Okey, jumlah perbelanjaan pula, dia beli 3 buah buku dengan setiap satu harga dia ialah 120. Jadi dia berhutang lagi sebanyak 360. Lepas tu bayaran faedah ataupun caj perkhidmatan yang dikenakan ialah sebanyak RM3. Last kali dia bayar balik sebanyak RM400. Jadi kita nak tahu sama ada Luqman ni dia menjelaskan atau tidak dia punya hutang dia. Kita boleh kira. Okey, baki akaun kad kredit awak ambil negatif 230 tambah negatif 360 tambah negatif 3 tambah RM400. Jadi positif jumpa negatif dia akan jadi negatif, positif jumpa negatif akan jadi negatif. Yang ni positif kekalkan dia positif. Jadi bila awak kira yang ni, negatif 230 tolak 360 tolak 3 tambah 400, awak akan dapat negatif 193. Jadi bila negatif itu maksudnya Luqman masih belum menjelaskan hutangnya. Dia masih lagi berhutang. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih.